Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, thank you for watching and also please subscribe if you haven't subscribed yet. Ya, kalau tak subscribe tolong subscribe and also spread your friends. Sebarkan pada kawan-kawan, pada siapa-siapa juga yang perlukan bimbingan untuk matematik tingkatan 2 ikut silibus Malaysia. So you have to have this book in front of you. Make sure you have this book and we are in page 176. Ke surat 176 dalam bab 9 laju dan pecutan. And so first and foremost patutkan niat belajar lillahi ta'ala. Okay, dalam bab 9 ni and we don't have much lagi tinggal sebenarnya. Nanti nak ujian ke apa ke ataupun ada masa cuti ke apa ke, ada masa nak ulang kaji. If you look back, kalau yang tak faham cari video-video saya yang my channel yang lepas-lepas ada muka surat siap. Tajuk yang muka surat ya. Mana tak faham tengok balik ya. Okay, so kita dah bab 9, kita tinggal 10, 11, 12, 13. 4 bab saja lagi. Dah cover 9 ya, lebih dari separuh. Okay, dalam bab 9 ni saya telah ajar tentang formula bagi laju. Laju adalah jarak bagi masa. Kalau susah nak ingat, ada orang susah nak ingat, bukan semua orang sama. Ya, kalau nak pergi dekat tepi highway, tulis apa? 110 apa? Kilometer. Kilometer adalah jarak. Bagi dengan 110 km sejam. Jam adalah masa. Okey, kemudian kita belajar juga purata laju ataupun laju purata. Laju purata adalah sama juga, jarak bagi masa, cuma tambahkan di depannya jumlah. Okey, jumlah. Jumlah jarak bagi jumlah masa, termasuk waktu rehat. Okey, so saya tunjukkan sampai contoh 5 tak silapnya. Oh no, dah sampai 9 dah kan? 9 ya, 9. Ya ke? Ya, sebab saya tanda muka surat 176. Yang contoh 10 belum. 174 tentang contoh 5 tentang Amir berbasikal ni dah ya. Dia ambil kira masa rehat juga tau. So kalau ada masa rehat diberikan, tambah dengan waktu berehat. Kalau tak di sini tak bagi waktu berehat mana-mana, semua je lah, tolak je lah. 12.15 tengah hari, tolak 9 pagi ya. Kita akan dapat 3 jam 15 minit, tukar kepada decimals. That means yang 15 tu per 60. Okey, dan kita bahagi, kita akan dapat jawapannya laju purata 10.77 km sejam untuk contoh 5. Kalau tak apa ingat, tak apa faham, tengok balik astagfirullahaladzim. Tengok balik video yang lepas. Contoh pun saya tunjuk dah tentang bas yang bertolak dari Puchong ke Perai. Masa je bagi, so you have to gunakan garis masa timeline ataupun tolak macam biasa. Macam dalam penyelesaian tu tolak macam biasa, dapat 5 jam 20 minit. Pastikan 20 minit tu ditukar kepada bentuk decimals ya. 5 point berapa, 20 par apa? 20 par 60. So dapat 5.33 ya. Kemudian kita dapati jumlah jarak dia bahagi jumlah masa. Okey, saya dapati daripada pengalaman saya mengajar pelajar, banyak student akan problem sikit dengan laju dan pecutan. Yang asas tak masalah. Tapi okey, yang bila dia dah ada problem solving dia, yang tak ada gambar, awak kena sendiri buat. Yang tu awak kena berlatih lah. Kalau dah faham asas ni should be okay. Contoh 7 pun some student problem. Kalau nak tukar meter per saat kepada kilometer, dia bagi kilometer per jam, nak tukar pada meter per saat selalu tak ada masalah. Sebab bahagi saja. 90 tu, kalau contoh A tu 90 bagi 1000 tu bagi pula darab saja. Darab, so kilometer tukar pada meter darab. So jam kerja saat pun senang darab. Tapi jangan darab 60 je. 2 kali ya, nak jam tu 60 minit, 60 saat. 2 kali darab 60. Itu tak ada masalah. Yang B tu kadang-kadang problem, student jadi problem sebab dia bahagi pula ya. So nak tukar pada kilometer per minit. Ini pun tak susah sangat sebab atas tak berubah. 90 km tetap 90. Kalau dia nak meter per minit, itu setengah student problem. Okey. So kita akan dapati yang problem tu ada di address dalam contoh 8 ya. Itu meter per saat kepada kilometer sejam. Okey, kalau awak macam problem sangat, awak boleh buat macam dalam buku tu, buat bahagi macam skor rendah tu, kira atas dulu dan kira bawah baru bahagi. Boleh juga.
Contoh 9, I don't remember showing you. Rasa sudah, sebab Carmilla ni memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Kemudian beliau memulakan acara dengan berlari 10 km. Tu jarak dia, dengan renang 1,500 tambah lagi jarak, dan akhir dengan 40 km tambah. Tu semua jarak. Masa dia 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu. Kemudian hitung laju purata. So yang tadi jarak dia 10 tambah 1,500 tambah 40, tak ada masalah kan. Bahagi dengan masa tu kena tukar pada decimals, perpuluhan. So 1 jam 56 minit ni, okey, ini kena bagi 60 untuk tukarkan. So akan dapat 1 jam point, ini satu sama tau. Ini bagi calculator, you're going to get 0 plus plus 0.93 jam. So tambahkan dapat 1/93 jam dan baru bahagi. Okey, cuba tengok tahukah anda. It's interesting fact, supaya nanti later bila buat awak boleh macam, oh dah faham dah. Kemudian lah, belum belajar masa ni. Luas di bawah graf laju masa bersamaan dengan jarak dia sebenarnya. Jarak ni. Graf tu laju dengan masa ni akan sama dengan jarak. Kalau tengok luas ini laju masa ni, luas dia, tengok yang page 175 tu. Okay, I skip that one. Kita akan sambung dengan page 176, contoh 10 pula ya, before kita lihat menyelesaikan masalah. Ke dah buat juga contoh 10? Tak apalah, saya buat sekali lagi ya. Sebab memang selalu saya akui pengalaman saya banyak saja ada problem sikit nak kira. Kalau laju dan pecutan ni. Pecutan lagi senang daripada laju. Laju sebab dia ada laju satu, nak tukar unit satu hal, kemudian kita dapati purata laju satu. Okey, so contoh 10, Siti mengikuti rombongan sekolah ke KL. Pas sekolah hendaki mereka bertolak dari sekolah O pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam B untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur C. Dia dari mana tadi? Nak ke KL. Tak cakap kat mana, sekolah O ya. Sampai Ulu Bernam dia berehat. Kemudian sampai KL C. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer. So pada gambar dia dah bagi graf. Graf ni adalah macam ni. Masa kosong dekat sekolah. Okey, kemudian jarak sini 88. Kemudian satu jarak 203. Okey, ini adalah jarak ya. So jarak km. Okey, kemudian sini adalah masa, ada 2 jam, 3 jam, 5 jam. So ini adalah masa dalam jam. Then they give you 88, dia berhenti rehat dan sampai Ulu Bernam dekat B. Boleh dia sekolah sampai Ulu Bernam B, dia berehat, makan dan sebagainya. Dan sejam dia berehat, sambung balik sampai KL di C. Okay, so dia bagi dotted line, senang untuk guide awak ya. So dia bagi dotted lines. Okay, now dia suruh kira laju purata. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak ialah 203 lah. Kosong sampai KL dah ni. Sebab sampai 5 jam dah sampai ni. Okey, so 203. Kemudian masa yang diambil sepanjang ni lah. Kita ambil yang ini je. Dah cukup dah. Bagi dengan 5, kita akan dapat 40. This is kilometer. This is dalam jam. Okey, 40.6 km sejam. Pada graf that means lagi senang. Ini sebab dia ambil ini termasuk dalam, ini dalam tengah ni termasuk ya. Dah termasuk dalam jumlah jarak, jumlah laju. Okey, menyelesaikan masalah, kita lihat. Oh, saya tanda page 178. Tak mesti sampai 178 ke?
Awak suruh buat ya. Jom cuba 9.1, suruh awak cuba ya before this. Okay, so kita lihat contoh 11. Dan kita lihat contoh 12 ya. Okay, nama biker ni ialah Khairul Idham Padwi telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman. Apabila menjuarai kategori Moto3, beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 km dan kemudian disuruh hitung laju dalam kilometer sejam. Dan motosikal ditunggang oleh Khairul Idham Padwi. So agak mudah ya, sebab dalam soalan dia bagi masa 47 jam 8 saat. Okey, untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40 jarak. Kita bagi ruang untuk kira nanti jarak untuk kira dia pun dalam kilometer per minit ya. Nanti kilometer per jam dulu. 40.38 km. 40.38 km. Perhatikan ini saat bukan minit ya. Okey, so kita akan dapati A disebut kira kilometer per jam laju, dan B jika kelajuan pemenang tempat kedua ialah 0.85 km per minit, kan kena tukar minit pula. Hitung beza masa antaranya dengan Khairul Idham Padwi. Okey, so ini kita tukar dia nak pada jam, kilometer per jam, tapi ini ada saat. So that means ini kena tukar pada kilometer pada jam. Bila tukar pada jam, kita akan dapati 47 ni kita akan dapati 47. Okey, itu adalah 47 apa tadi, minit lah. Apa saya salah ni, 40 minit. Astagfirullahaladzim, saya tulis kilometer pula. 47 minit 8 saat ya. Okey, so tak tukar, dia minta kilometer sejam. Kilometer tak ada masalah, tak boleh change. Ini adalah 47 8 per 60 untuk tukar pada minit. So menjadi 47.13. Ini akan bahagi dapat 47.13 bagi dengan 60 pula, untuk jadikan minit. So awak akan dapat berapa lah awak kira dengan kalkulator. Tak kira kalau kira kemudian pun boleh. Okay, so that means kita akan dapati ini menjadi 40.3. Ini kita akan dapati laju adalah jarak dia 40.38 bahagi dengan jawapan pada ini 0.7 jam, 0.79 jam ya, menjadi 0.97 jam. Kalau bagi 47.13 per 60 jadi 0.97 jam. You can use calculator this one. So that means laju adalah jarak bahagi masa, jarak adalah 40.38, masa 0.97. Okey, awak akan mendapat 51.11 km sejam. That's for A. Ini adalah A. Ini pengiraan before kita buat A. Kemudian B dia suruh kira kelajuan pemenang kedua. Pemenang kedua B. Pemenang kedua, dia pemenang ke berapa tadi? Dia adalah kejuaraan. Okey. Okey, dia tak cakap apa, kita akan lihat siapa yang menang, siapa yang laju lagi. Yang kedua, that means dia pertama kot, 0.85 pemenang kedua. 0.85 kilometer per minit. Ini kilometer sejam. So, bermaksudnya nak tahu beza je. So, pemenang beza kita kena cari bagikan sama. Nak bagikan sama lebih baik dalam minit sebab dengan jam
Susah lah kan, sebab jam lagi besar masa dibanding dengan minit. So that means kita akan tukar 51.11 jarak sama masa. Okey, kita guna formula ni jugalah di sana. Laju adalah jarak bagi masa, jarak je sama lah kan, 40.38. Masa dia guna dia guna masa. Kita dah ada saat tadi. Untuk idgham kita ada saat ni dah ada. So that means yang ni yang kita kena tukar ada saat. Dia punya 0.85 km per minit tu nak kira dia punya masa. Nak kira masa lah, ni adalah laju. Okey, nak cari masa ni atas, laju turun bawah. So masa adalah jarak bagi masa, ni atas, ni turun bawah. So jaraknya 40.38 sama bagi dengan masa dia adalah salah lah. Kita bukannya nak kita nak masa ini dah kita dapat dah yang first one per jam. So 47.30 saat. Masa dia nak tukar nak tukar for 0.85 km yang ini jarak, dia ada laju. Apa sebab masa ni, astagfirullahaladzim. Masa ni atas, laju turun bawah. Patut saya pening, saya sendiri salah tulis sampai 2 kali masa So masa ni atas, jarak sama, laju turun bawah, 40.38 bagi dengan 0.85. So kita akan dapat 47.5 minit. Sebab cari masa ni kan, betul lah minit kan. Tukar ada saat, 47 minit 30 saat minit dengan saat. So kita akan dapati bezanya tadi 47.88 saat. Dia lagi laju. So beza bermaksud beza adalah 47.30 saat point pula 47 minit 30 saat tolak 47 minit 8 saat. So menjadi 22 saat. Okey, done. Okey, dia yang mengelirukan sikit ialah bila unit tak sama tu, itu yang susah sikit. Padahal dia taklah susah mana. Tapi kena careful masa tukar. Tadi pun saya pun terstuck because terbalik, tersilap ni tadi. Dari sini ke sini terbalik. Adakah masa jarak bagi masa balik salah dah betulkan tu, dah boleh buat. Kita lihat contoh 12 pula. Ini yang selalu, jenis ni yang selalu pelajar akan confuse. Okey, saya tunjuk ni pelan-pelan sikit. Contoh 12 Kau tak faham, patah balik tengok. Tadi saya pun macam stumble sikit. Saya macam nak berhenti cepat sikit. So tu yang saya pun tak boleh nak fokus betul-betul. So kita lihat dulu contoh 12. Encik Tan memandu kereta dengan purata laju 103 km dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer sejam perjalanan pulang Encik Tan. Dia nak yang pulang, bukan yang pergi. Dia nak purata laju pulang. Okey, macam ni dia tidak ada gambar rajah. The best is awak kena buat sendiri gambar rajah. Sebab dia ada pergi ada balik, kena buat dua-dua. So setengah student dia buat from KL ke Skudai. Kemudian dia patah balik gambar yang sama. Dah susah. Don't do like this. No. You're going to make it KL Skudai. Okay. Kemudian Skudai patah balik KL. Supaya banyak maklumat yang ada letak kat bawah ni. Okay. Padam balik lah.
So yang ni salah ya. KL Skudai. Skudai patah balik KL. Yang ni kita ada maklumat dia bagi. Letak semua maklumat sini. LJM. LJM. Letak tiga-tiga ni. Kemudian letak nilai yang ada. Dan kita tahu macam nak kira. Baru dah nampak. Kau dah banyak maklumat. Yang jabatkan pelajar panik tak boleh kira. Mana satu. Dah pening-pening ambil. Walaupun ada highlight ke, ada garis ke. Yang bijak tu no problem. Okey. Yang biasa tu ataupun ala kebijak tapi terkonfuse bab ni. Okey, baik ada benda ni. Tak adalah senang terkeliru. So letak apa yang kita ada. So laju KL ke Skudai, laju ada. So 103 km sejam. Satu saya tersambung. Okey. Kilometer sejam. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. 3 jam 7 minit terus 60. Okey, kemudian Encik Tan mengambil masa 34 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Masa ditambah 34 jam, which is 45 minutes ya. Okey, jarak dia sama ke tak? KL, Skudai, Skudai, KL. Tu yang kalau tak buat gambar rajah ni, susah nak cari, tak nampak. Jarak dia sama je. So first you have to find the jarak. Ya, formula laju adalah jarak bagi masa. So jarak adalah jarak ini naik atas, laju darab masa. So menjadi jarak adalah laju dia 103 darab dengan masanya 3 jam. Nak tukar, saya tak nak guna kalkulator, saya tengok jawapan kat belakang terus. Bukan jawapan kat belakang. Meletakkan strategi tadi. So laju 103 darab 3 plus 7/60 tu saya terus dapat 1321.36. Okey lah dengan kalkulator. Kilometer. So di sini kita isikan dah ada 21.36 km. So kalau KL Skudai KL tentulah jarak dia sama, which is 21.36 km. Mestilah sama. Kecuali dia ambil jalan lain, tak pun dinyatakan, kan? Okey, kemudian soalan dia nak masa ni. So masa ni kan tukar lah. That means 3 jam ni kita masa sampai. Masa balik adalah 3 jam 7 minit tambah 45 minit. So you're going to get masa 7 plus 45, you're going to get 53 ya. Then 52/60. 52/60, you're going to get 3 jam. Dah kira ya, saya ambil dari sini saja. Okey, 3 jam 3.87 jam. Lebih 60 minit, tak apa sebab nak kira lagi. Kemudian dia nak laju balik ini laju balik. Ini pergi. So laju adalah jarak bagi masa. So jaraknya adalah 21.36 bahagi dengan masa 3.87 jam. So you're going to get 83.04 km sejam. Tak sama dengan pergi tadi. Dan balik slow sikit. Pergi 103, balik 83. See? Apa clue nak buat soalan macam ni? Gambar ini. Kadang-kadang lain-lain tempat ya. So isikan maklumat LJM, isikan mana ada dalam soalan, isikan LJM tu. Kemudian awak cari sesuatu. Mesti salah satunya ada. Katakan tadi ini tak ada kan. Kadang bagi ini cari ini. Kadang bagi ini dengan ini cari ini. Ya, so pandailah tengok apa dia nak. Okay, so you should have tried 9.1 to 1, 2, 3 dah patut cuba dah. 4, 5 dah cuba. Saya cuma nak tunjukkan tentang nombor 6 punya ni. Nanti awak isikan dan awak kira ya.
Nombor 7 patut boleh buat lah. Meter per saat nak tukar pada kilometer per jam. Yang nombor 6 je saya nak buat gambar rajah untuk awak. Nanti awak cuba buat. Nombor 6. Umar memandu taksinya dari Ipoh ke KL melalui lebuh raya. Dia singgah di Tapah untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanan ke KL. Dia memandu dari Ipoh ke Tapah dengan purata laju 100 km sejam dengan jarak 60 km. Dia diberi laju purata taksinya dari Ipoh ke KL ialah 110 km sejam dengan jarak 220 km. Hitung laju purata taksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Banyak maklumat tu. Kalau tak ada gambar rajah yang saya cadangkan tadi, memang tak tahu macam where to start. Okay, so Umar memandu taksinya dari Ipoh ke KL. So, Ipoh ke KL. Sebelumlah. Ipoh pergi KL. Dia singgah di Tapah. Tak boleh KL lagi. Singgah di Tapah, pergi KL. Sebelum meneruskan perjalanannya ke Kuala Lumpur. Dia memandu dari Ipoh ke Tapah. Laju, jarak, masa. Tiga-tiganya saya kata kena ada laju, jarak, masa. Dia memandu dari Ipoh ke Tapah dengan purata laju 100 km sejam. 100 km sejam dengan jarak 60 km. Okey. Apa tertinggal pula M ni? Kilometer sejam, 60 km. Diberi laju purata taksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur ialah 110 km sejam. Ini ke sini dia punya laju ialah 110 km sejam. Jarak adalah 220 km. Hitung laju purata taksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Dia berilah dari Ipoh. Dari Tapah ke Kuala Lumpur. Okey, dia nak from here to Kuala Lumpur. Sini laju purata. So from here you can get the jarak sini kan. Jarak boleh dapat. Okey, boleh dapat daripada sini. Kemudian masa pun keseluruhan masa boleh dapat dari sini. Kemudian letakkan kat sini. Okey, ini boleh cari masa lah. Ada jarak ni. Laju adalah jarak bahagi masa. Masa adalah jarak bahagi laju. Ni atas, ni turun bawah. So dapat masa sini boleh isi. Kemudian laju sini nak kena cari. Ini yang dicari. Jarak ini cari daripada ini 220 tolak 60. 220 tolak 60. Kemudian masa. Masa kita cari masa ni. From here cari masa. Tolaklah masa ni. Dapat masa sini. Okey, dan baru cari purata laju. Okey, happy trying. Nanti kita belajar pecutan. Pecutan agak mudah juga sebenarnya. Tapi nak tukar unit tu, itu juga yang masa mencabar. Okay, so I got to stop here. I have to, ada hal. So, I hope you really tried. Jom cuba 9.1 semua termasuk nombor 6 ni. Nanti kat belakang-belakang tu kalau perlu saya tunjukkan lagi macam mana ya. Okay, so thank you for watching. Subscribe please kalau yang belum subscribe, and also spread to your friends, especially yang tak ada tuition tu lah. Kalau sekarang awak dah ada tuition, kadang-kadang pergi tuition pun kalau ramai-ramai sometimes tak faham juga, ataupun kadang-kadang lain cikgu lain kelebihan dalam dia punya topik mana dia boleh terang dengan jelas. So terpulang pada awak ya. Kalau awak dapat manfaat sini, mungkin boleh share dengan orang lain. Okay, also jaga solat 5 kali sehari supaya dapat membantu akhlak kita, membantu iman kita, membantu takwa kita untuk selamat dunia akhirat. Taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Kalau mereka tak suruh pada maksiat. And then kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Pentingnya berkat ya. Lepas tu kalau berkat tu dia tak sia-sia, dia dapat gunakan.
ya. Okey, so kemudian hormati yang lebih tua, sayangi lebih muda. Juga jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin yang sedang menderita dengan ujian yang maha hebat pada saya, ya, kat dunia ni, ujian-ujian dahsyat, ya. Dan mereka adalah benteng pertama umat Islam untuk mempertahankan bumi tercinta kita yang ketiga selepas Mekah dan Madinah. Ya, dia orang benteng pertama yang depan sekali. Dia orang Allah takdirkan lahir di sana, mereka terima, mereka redha dengan takdir, that's why dia orang tak pindah pun, duduk je kat situ menanti. Dan sebab tu waktu yang sama mereka berjuang mempertahankan. Kita patut doa, kita patut sedekah, kita patut belas kasihan, ya. Hati manusia sepatutnya belas kasihan dengan penderitaan mereka. Allah je yang mengetahui, ya, sebab sebenarnya Allah yang bagi nikmat syahid pada mereka, bukan pada kita. Pada mereka, ya, mereka Allah bagi nikmat syahid yang tak sakit bila mati, nikmat senyum bila mati, ya, which is jauh dengan kita. So mudah-mudahan dengan kita punya usaha yang kecil tadi, dengan doa 5 kali sehari, dengan kita punya sedekah, itu adalah kita boleh jawab depan Allah nanti yang kita usaha, walaupun jauh semampu kita. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.